sampai kat tempat yang ni. Itu yang kita rasa yang paling ideal lah, idea macam mana kita nak hadapi apa ni, nak hadapi risiko ni lah, barang yang lambat sampai. Betul. So macam sekarang ni kalau Cik Zabah boleh sharekan macam dari segi operasi bisnes lah, berapa ramai tim Cik Zabah sekarang dari segi operation, dari segi packaging, marketing ke, atau ada yang fokus buat ya, sebab ada mention buat FBF kan, so siapa yang Ya, jaga betul. tolong reply Saya semua tu? saya ada bukan hire, maknanya macam FBF tu memang saya minta orang buat untuk saya lah. Saya minta few quotation a few company lah yang biasa buat FBX, and then dia pun ada guna macam buat apa ni, what they call it, digital marketing manager, something like that. They offer dia punya whatever package yang dia offer lah untuk kita buat promotion kita punya ni business tu. Tapi untuk masa marketing, maksudnya selain daripada kita go for normal apa ni, jual-jual biasa pada one to one apa ni, jumpa wang, and then apa ni, promotion di kawan-kawan macam tu. Maknanya untuk digital marketing we go the other person ni lah, because saya tak ada expertise kat situ. Tapi ada jugalah kita masuk dalam kita punya apa ni, FB page, apa semua, apa aktiviti yang kita buat lah. Walaupun tak update selalu kan, tapi saya tak ada masa untuk tu. And then production, yes, we have kita punya ada apa ni, packaging ada 3-4 orang, production ada few person jugalah untuk buat itu, untuk apa ni, masak apa semualah, buat apa paste ni. So dari segi macam financial apa semua memang ada team lah yang manage juga kan? Ke atau Tak ada. We have actually we cover lah benda tu, untuk yang macam saya boleh handle untuk tu semua, because kita small company kan. Kalau big company tu kita tak boleh mampu nak, itu kita meng-hire orang lah. Macam saya boleh manage orang untuk bahagian tu lah, because saya pun tak involve sangat untuk bahagian benda-benda yang lain macam packing, nak production pun saya tengok. Tapi yang untuk sekarang ni masih banyak full on production lah, sebab saya kena monitor yang apa ni, untuk buat apa ni, paste apa semua. Yang sebelum ni maksudnya saya ada tukang masak dan juga orang lain boleh handle tu, saya banyak apa ni, banyak benda lain lah. Okay. So okay, reason saya tanya sebab simple je. Sebab sesi saya simple, kita tanya dan saya nak identify lah apa benda yang boleh improvekan lagi. Sebab terus saya cakap catering is not saya punya core lah, walaupun family business saya ada catering, tapi bukan core business saya. Saya marketing. So we talking about apa saja yang tu saya boleh nampak lah kat mana nak jual, kat mana nak jual kan. So apa yang saya boleh cadangkan, macam Tuan Zabah, saya tak pasti macam mana agent ataupun stokis tu order, dari segi receive order tu macam mana sekarang proses dia? Macam mana monitor punya order, agent, okay, hari ni agent ni order 10, 20. yang local punya agent, yang local punya agent, dia boleh ambil dekat kita punya apa ni, tempat kita punya production tu lah. Maknanya So basically apa ni, proses lah. ya. Proses tu dia order tu macam mana? Dia akan kena bayar dulu ke, atau dia WhatsApp dulu nak order berapa ke, macam mana? Ya, maksudnya dia WhatsApp, then berapa nak kita hantar, then dia bayar sepenuhnya lah. Kita ikut harga agent lah. So manual lagi lah basically. Yes. Memang macam tu. Kita mesti macam manual lagi lah. Kita tak ada apa ni kita. Bila Tuan Zabah mention ada guna FB Ads apa semua, so saya assume lah sekarang ni proses dia, so customer yang jenis first time beli ataupun customer daripada kawasan sekitar tu nampak iklan, so dia akan klik link, dia akan WhatsApp pada Tuan, betul? Betul. Tu yang tak sempat nak reply tu. Betul. Saya tak larat ni reply banyak. Saya apa ni, bukan seminggu je buat seminggu ke 2 minggu iklan je. Tak larat saya nak ni menghandle satu-satu. Sebab saya, yelah, kita tak ada masa sangat untuk tu kan. Lepas tu dia macam-macam tanya gini ni. Almost every soalan tu sama je. So sama je. Kalau boleh dia copy je reply. banyak saya buat forward je, tak larat dah. Baca lah. Dia punya apa ni. Berapa banyak Tuan Zabah spend untuk iklan atau untuk campaign ads tu? Okay, I pay for yang orang tu for 1,000 a month, and then daily punya advertise RM30. Daily RM30. So kita bagi, is it every day ke ataupun ada certain campaign hari gaji baru dia akan naikkan?
Saya buat everyday. Tetapi ada juga saya selang-selang juga, rasa yang agak slow tu saya turunkan. Kalau yang macam hujung bulan, time ada orang gaji tu, saya perlu increase lah. Tapi maknanya average budget dia dalam 1,000 lah. Yes, tapi kita bagi upah juga yang mengiklankan tu 1,000. Oh, ada upah lagi. Yes. Because Lah. yang tu duit bayar tu lain. Tapi yang kita gunakan orang yang untuk kita punya iklan tu, servis dia tu, dia charge 1,000 sebulan. So 1,000 service charge dia, 1,000 lagi adalah budget untuk buat iklan, betul? Exactly. So 2,000 lah maknanya. Kalau sebulan kita bukan 2,000 lah kita nak buat itu. Okey, Tuan Sabah, saya nak share lah keadaan apa yang berlaku sebenarnya. Kita panggil bidang ni bidang PR advertisement lah, AMP. So advertising and promotion. So agency lah, consider agency yang akan run buat iklan. Kalau macam tuan nampak macam iklan dekat YouTube, yang ada big brand apa semua tu kan, atau iklan kat Facebook, ada brand KFC, McDonald's dan sebagainya. So agency yang running. So macam mana flow dia berlaku? Sebenarnya contohlah, budget iklan yang ada lebih kurang 1,000. Saya ambil kes Tuan Sabah lah. Sebenarnya apa yang kita akan, macam saya ada company agency juga. Apa yang kita provide kan, kita akan charge maybe paling tinggi pun 15% service charge daripada budget tu. Okay? Contoh lah 10% 100 lah kan. For example, RM150 lah. So balance yang ada lebih kurang 850, itulah budget untuk iklan. Okay, ni standard practice tau. Sebab saya ada klien overseas pun, even saya pernah hire orang daripada Bangladesh dengan Pakistan untuk buat iklan apa semua. So standard practice dia, paling tinggi setakat ni saya bayar 25% daripada jumlah bajet tu. So kalau 5,000 bajet, tu 25%. Dia actually lebih tinggi, lebih rendah. Kalau macam yang 1,000 ni, kebiasaan maybe 25% lah daripada tu. Kita about 250. Ini bayar 250 je lah instead of 1,000, betul tak? Ya, itulah upah dia sebenarnya. Sepatutnya 250 je saya bayar pada orang tu kan, instead of RM1,000 pada dia orang kan. Okay, tapi saya nak betulkan ada few things lah. Sebab itu adalah servis di mana apa yang bidang skop kerja dia adalah dia akan buat iklan dari segi copywriting, dari segi nak setting interest, nak setting dia punya benda-benda detail-detail dia lah sebenarnya. Betul. Dan sehingga ada buat untuk landing page. Tapi landing page normally web developer yang akan handle. Cuma ada certain orang tak termasuk, maknanya copywriting bayar orang lain. Graphic design ataupun gambar, shooting produk apa pun bayaran lain. Betul. Yang tu mungkin 500 ambil gambar, copywriting 200, bla bla bla, jadilah total 1,000 tu. Saya rasa lah kan. Saya masa buat tu, the first time saya buat, fine, dia macam copywriting dia buatkan, and then video, saya ada buat macam iklan video tu, saya buat sendiri saya punya video, cuma dia bagi untuk editing, untuk jadi, saya ada bagi few video, saya buat shooting sikit, and then saya bagi dia combine lah, dia buat editing apa semua tu untuk jadikan satu iklan yang komersial untuk kita punya ads tu lah. So apa yang dibuat tu okey lah, maksudnya nice lah, at least attractive jugalah, maksudnya boleh orang nampak kita punya iklan tu memang nampak catching jugalah. So day one mungkin lah dia bila tolong buat macam tu, dia charge on that things lah, instead of Betul. Rasa mungkin dia bagi dia orang tu buat extra kerja untuk dia orang lah, instead of macam dia buat kerja macam sebab dia punya content, dia punya bahan-bahan tu memang daripada kita, cuma dia help untuk bagi cantik lagi lah dia punya touch up dari segi copywriting, visual marketing dia, sama ada video tu bergambar, graphic design dia lah sebenarnya. Ya, betul. Cuma satu part yang saya rasa frust bila saya dengar Tuan Zabah share tu, sebab call to action ataupun klik link tu dia pergi ke WhatsApp. So macam mana agaknya dia nak monitor? Contohlah Tuan Zabah spend 1,000. So dari segi ROI tu nak monitor berapa banyak sale yang masuk berdasarkan tu, macam mana? Itulah. Saya pun tak payah juga nak buat tu, because lalas kita give up. Bukan maksudnya saya tak penting, sebab saya nak kena jawab satu tu, especially kalau dia kadang dia masuk tu pukul 2 malam, pukul 1 pagi.
2-3 pagi, 4 pagi tu biasa je. Exactly. So bila kita reply pun dia tak jawab. Mungkin dia tak baca dan mungkin dia think that kita tak interested apa semua kan. And then bila peak dia pula dan bila pahal kita kerja kita balik pukul 5 tu barulah masuk berdua-dua masuk. Alah saya pun dah letih dengan pening ni sekali nak menjawab satu-satu ni. Itu yang betul-betul kita rasa Betul. sangat tertekan lah. Maksudnya kita dah nak push dorang close sales ni, tapi bila dah banyak soal lagi, lama-lama kita dah fed up. Rasa tak boleh buat handle macam seorang macam ni kata. Kalau ada yang macam macam automation yang maksudnya boleh jawab sendiri macam robot tu okey juga, senang. Soalan-soalan yang ditanya tu kan. Situasi yang sama saya alami lah 5 tahun lepas. Sampai handphone pun jam. Tukar nombor lain. Handphone yang nombor lain pun jam juga. Tak boleh nak buat. So sekarang ni akan datang saya plan juga nak buat FBS, maksudnya sekali lagi. Tapi this time I nak bagi pada I punya number agent dan stokis saja. Saya tak nak handle dah kata. Pandai-pandai korang lah kata nak menjawab benda ni. So that maksudnya bekas boleh. Saya bagi cadangan. Okay. Saya dapat tahu dah apa masalah dia dan solution dia. So saya bagi terus lah. Boleh saya sharekan? Okay. Benda ni boleh sharekan. Okay, tak apa. Dia boleh guna juga untuk sesiapa yang bersama. Saya ucapkan hi ke Sheila dengan A1. Thank you for join this session juga. Okay, problem dia sama saja. Mana-mana pun dia bukan sama je problem kita. Bila kita buat ads, guna WhatsApp ataupun guna Telegram, dia akan masuk betul dulu. Kita tak ada masa nak reply. Kalau reply pun nak follow up payment, nak follow up alamat lah apa semua tu sampai yes, saya betul. tahu nak track yang dah beli berapa hari ni, berapa commission apa semua memang that's problem. Betul. Apa yang saya boleh suggestkan, of course lah, berhijrah kepada e-commerce lah, that's number one paling penting. Tapi platform mana yang boleh gunakan? Contoh yang dalam case Tuan Zabal, kalau customer yang lebih prefer untuk 101, maknanya dari segi dia suka tanya, dia suka reply apa semua, saya suggest kalau platform berbayar, maybe boleh guna Yeza lah setakat ni. Yeza? Yeza. YEZZA. Nanti saya, kalau ada join dalam group, saya ada share video lah macam mana nak set up kedai di dalam platform WhatsApp for business. Okay, basically, sebab apa bila customer message kita, kalau dia panggil WhatsApp for business, dia akan ada fungsi auto reply. So automatic tolong reply kan lah, dan kita boleh letak skrip apa yang kita nak buat. Contoh tekan A untuk menu, tekan B untuk pertanyaan, tekan C untuk whatever lah, bertanya lebih lanjut ke, tanya tracking number ke sebagainya. So at least memudahkan lah. Mungkin kita duk fokus masak ke tengah drive pun, so sistem tu yang akan tolong replykan sekali. Okay. Tapi apa yang menariknya, sebab sekarang ni, sebab Tuan Zabah ada lebih kurang 9 SKU. 9 SKU ni maknanya 9 jenis produk. So maknanya gambar berbeza, dia punya konten berbeza, harga pun saya tak tahulah, tapi mungkin harga berbeza lah kan setiap page-page ni. So renyah kalau nak tanya satu-satu. Kalau 100 customer boleh tahan lagi. Kalau 100 ke 1000 memang tak ada live kita. Betul. Okay, so apa yang saya suggestkan, one of the things kalau nak gunakan platform bayar, saya boleh suggest Yeza lah sebab it's really convenient dan mobile. Guna phone pun boleh manage. Kita boleh dapat feedback, dan bila customer tanya, contoh dia nak tanya produk ni, dia boleh tengok katalog. Ada gambar, ada harga, ada detail, adalah sikit-sikit konten kita boleh masukkan. Dan benda tu boleh saya katakan antara yang paling senang nak set up lah setakat ni berbanding nak set up Shopee ataupun nak set up website yang lain. Okay, itu kalau kita talking about direct customer, B2C lah, maknanya customer nampak daripada iklan, dia beli. Tapi Tuan Zabah ada mention nak bagi sales ni ataupun inquiry ni kepada agent. Jawapan dia boleh juga. Ada dua cara. Satu, sama ada kita main iklan ni berdasarkan location. Contoh, kalau agent tu ada dekat Perak, Ipoh Perak lah Ya, betul. Kita plan macam tu juga. Kita localize lah kita punya iklan tu untuk tempat-tempat yang kita rasa apa ni. Dan nombor telefon tu adalah call to action dia, nombor telefon agent tu. Ya. Tu kalau ada 10 agent, maknanya 10 iklan berbeza lah. Dia tak akan jadi iklan sama yang general. Dan inilah kerja, kita panggil kerja as advertiser yang manage iklan bayar 1000 tu. Itulah kerja dia sebenarnya.
10 iklan, 100 iklan, whatever lah. So Faham. ini antara core-core yang dikena buat sebenarnya. Okay. Another solution yang tuan boleh buat, tuan boleh, dia punya landing page tu boleh kepada satu page khas, sama ada guna blog ke ataupun guna WordPress ke. Nanti saya boleh share lagi detail lah bab ni. So bila customer pergi ke landing page ni, dia akan ada satu nama istilah dia WhatsApp number rotator. So whatever yang kalau orang klik tu, dia akan pergi. Kalau contoh, klik yang pertama pergi ejen nombor 1, klik kedua pergi ejen nombor 2, klik ketiga pergi ke ejen nombor 3. So biasanya kita gunakan WhatsApp rotator untuk distributekan sale kepada ejen-ejen yang ada lah. Contoh 10 ejen, mana ada 10 nombor berbeza. Ni kaedah yang biasa digunakan lah. Cuma kalau order customer tu order daripada Penang, mungkin ejen dekat Johor yang dapat, contoh. Dia bukan localize lah yang tu. Okay. Ini salah satu benda yang saya sendiri gunakan lah sebenarnya. Sebab apa, kalau kita dah ada lebih kurang 100 ke 200 ejen, saya main rotator je. Biar dia rotate. So, semua ejen berpeluang untuk dapatkan sale berdasarkan kempen daripada HQ. Sebab kalau kaedah pertama, kita buat localize, sumbat je makan, tolong suap kat ejen, tolong suap. So lama-lama ejen kita dia akan macam tak apa, HQ buat marketing, kita tunggu je lah. So dia dah tak ada effort untuk dia nak market sendiri biasanya. Tapi bagus permulaan sebenarnya. Kalau untuk 10 ke 50 ejen, that's the best sebenarnya. Sebab ejen akan rasa excited. Senang ni dapat sale, tiba-tiba dapat sale. Kita pun nak ejen happy jugalah kan. Ya. Cuma Tuan Zabah memang kena ada sistem untuk manage. Sebab ejen nak beli ni kalau boleh mudahkan. Kalau boleh contoh dia boleh bayar guna online banking, dia boleh bayar guna credit card, dia boleh bayar guna debit card. So senang untuk dia nak order. Dan Tuan Zabah akan dapat, daripada email, ada ejen ni dah siap ada alamat apa semua, detail order, produk apa, semua dah ada dah. Dan benda tu walaupun ejen order pukul 2 pagi ke, pukul 4 pagi waktu New Zealand ke, sistem tu kita akan terus dapat juga. Sebab sistem yang bekerja untuk kita. Faham? Faham. Ini antara yang saya boleh suggestkan lah. Sebab saya sama situasi kan. Waktu mula-mula tu memang tak ada live lah. Kerja kita duk reply je kan. Sebab main ads, waktu tu pandai ads lah konon. Tapi problem dia production saya sangkut. Sebab saya hanya marketing, production sangkut. Betul. Apa yang saya cari satu sistem. Sistem. Saya tak payah nak trace dah payment apa semua. Sebab kalau kita guna payment gateway ni, kita boleh dapatlah notification. Customer ni dah bayar. Customer ni dah settle. Dia order tapi belum bayar. So, kena ada sistem, kita panggil sistem e-commerce ni lah sebenarnya. So, antara platform yang suggest macam Yeza, kalau tak ready untuk platform bayar, boleh gunakan Shopee sebenarnya. Cuma Shopee ada problem dari segi charges dia. Charges maknanya Shopee dia bagi saya agak tinggi lah, sehingga 16%, 20% untuk tak ada apa-apa punya function, memang tinggi lah sebenarnya kan. Betul. Saya willing untuk spend kepada sistem yang memudahkan saya. Contoh macam Yeza dengan order beli lah contoh. Sebab akan ada satu musim, contoh customer yang sedia ada, dia akan tanya, dia akan biasa order dengan WhatsApp, tiba-tiba nak kena order guna sistem. So macam mana cara nak convert tu, biasanya saya akan bagi reward kepada ejen ataupun stokis. Kalau you order dalam online, bayar guna contoh spesifik Maybank, saya bagi diskaun 5 ke 10%. So itu cara saya convert. Orang beli manual ni, yang transfer manual ni, tiba-tiba ada online banking, dia boleh transfer je sebenarnya. Tapi dia memang sebenarnya transmisi untuk order daripada manual order kepada order dalam sistem tu sebenarnya. Tapi Tuan Zabah memang dah kena ada sistem dah peringkat sekarang ni. Ya. Alright, saya nak baca soalan daripada A1. Complicated tak nak create sistem tu? Step by step tak nak create sistem. Basically, memang saya ada sharekan jugalah step by step dia. Cuma lain business, lain step dia. Sebab kalau dalam kes Tuan Zabah ni,
produk tu produk frozen, dia bukan yang ready stock kan. Betul. Maknanya dalam sehari akan produce every day, betul? Kita keep stock juga. Adakah tuan akan Kita akan keep stock. ada keep stock juga. Kita stock. Mana sampai minimum kita akan top up balik. Maksudnya kita tak nak sampai habis terus. Maksudnya bila orang nak kita tak ada barang, tak boleh buat macam tu lah. Maksudnya still ada minimum level kita punya stock tu supaya every time orang nak sebenarnya tu sentiasa ada je. Okay. So maknanya sekarang ni produce dulu then baru ambil order. Macam tu? Bukan ambil order dulu baru produce? Okay. So kalau macam tu ada isu lah sebenarnya. Sebab saya ingatkan tuan punya konsep ambil order dulu baru produce. No. Kalau macam tu lambat, dia nak menunggu tak? Dia customer dia tak akan tunggu. Bila nak habis ni kan? Customer dia tak tunggu. Once dia nak, that time mesti kena ada juga maksudnya. Betul lah tu. So ada isu adalah storage dengan inventory lah pula lepas ni. Ya. Sebab kalau benda frozen ni storage lah paling mahal sekali sebenarnya. Exactly. Kena banyak peti lah. Betul. Tapi itulah sebenarnya isu dia agent lah yang akan menggerakkan produk. Cuma ada channel logistik pula. Kan? Tak apalah. Itu normal lah. Sama je masalah kita sebenarnya. Tapi apa yang saya nampak, satu tuan kena create SOP dia dari segi macam mana ambil order, macam mana selepas proses dia lah sebenarnya. Okay? Dan another part, sebab benda ni macam ni, tuan sampai bila nak manage benda tu seorang? So kalau boleh buatkan satu SOP ataupun standard punya practice, okay. Kalau ada staff baru masuk ke apa, follow je benda ni. So kalau let's say staff ni berhenti ke tak nak kerja dah ke apa, so boleh ganti orang lain yang follow benda yang sama. Okay? Konsep ni saya belajar daripada McDonald's atau dengan KFC sebab kita kalau orang lain goreng burger pun, burger tu dia sama je rasa dia. Sebab dia ada standard SOP dia. Step nombor 1, ambil order macam ni. Key in dalam Excel. Bila dah key in dalam Excel, okay, ni ada step dia. Dan sehari, okay, buat report sales sehari, seminggu, sebulan. Dan benda-benda macam ni sangat penting sebenarnya sebab of course macam Mara dia minta saya buat report untuk setiap usahawan lah. So dia kena ada SOP tu satu. Contoh buat ads. Okay, dari segi ads tu, tuan kena tulis buat report lah by daily berapa banyak WhatsApp nombor ataupun leads yang masuk. Dan daripada leads ni berapa banyak convert yang order berbayar. Yang bayar lah maknanya. Dan yang dah bayar ni berapa ramai yang repeat order balik. Sebab benda ni kalau tak ada sistem, payah juga nak monitor sebenarnya. Kan? Kalau nak harapkan Excel ni pening kepala ni. So kena ada data dan kena ada statistik lah juga. So contoh target jualan mungkin bulan ni 100,000. So berapa banyak customer yang kita kena reach. Mungkin daripada bajet 1,000, okay, paling banyak mungkin boleh 10,000 sale. So kalau nak achieve bajet target 50,000, mungkin kena increasekan sikit lah bajet marketing tu. Kan? Betul lah. Sebab saya tak pasti platform apa lagi yang tuan gunakan. Adakah guna kat Shopee ke ataupun guna dekat Instagram ke ataupun guna YouTube ke. Sebab Shopee platform bagi saya ada guna juga. Ada, baru nak start untuk tu lah. Tapi kita saya pun tak penting sebab saya kebetulan saya ada staff saya cuba buat untuk tu. Saya tak ni saya minta tolong dia untuk kita promote kita punya produk kat Shopee lah. Okay. Kebetulan agent pula setengah stockist tu ada dia masukkan kita punya produk di Shopee. So it look like overlapping lah. Maksudnya saya dengan kalau PHQ dengan dia buat kat Shopee tu. Tak ada masalah pun. Dia bukan istilah overlapping. Sebab dia macam ni, konsep dia kalau macam kita nak tahu produk tu tengah in ke tak, kita akan tengok kat Shopee biasanya. So kalau banyak agent yang letak dan jual kat situ, it's okay. Sebab dia bukannya nak kata kita bersaing, tapi mana menunjukkan permintaan ada untuk produk tu. Kalau 100 agent tu letak dekat kedai Shopee masing-masing, tak ada masalah. Sebab kita nak, kalau boleh nak memudahkan agent untuk manage, nak dapat customer. Mungkin dia buat marketing secara manual, tapi link order dia, okay, kalau siapa nak beli, okay, boleh beli link kat sini. Adalah kedai Shopee dia. Ini apa yang berlaku lah sekarang ni. Sebab kalau tengok brand-brand yang agak besar lah, brand beauty ke atau produk makanan lain, diorang ajar agent dia
buat akaun kedai Shopee. Sebab dekat Shopee tak semestinya kita kena generate parcel slip tu sendiri. Kita boleh buat konsep dropship. So kalau contoh HQ akan hantar, tuan nak hantar guna courier contoh. Tuan yang akan bagi tracking number kepada ejen dan ejen akan update kepada customer dia. Buat sistem macam tu je, simple je. Tu kalau konsep dropship lah. Kalau konsep macam direct agent dengan stokis, ini ada konsep jugalah. Tapi kalau dia ada ready stock, dia boleh hantar sendiri je sebenarnya. Delivery je lah. Delivery. Okay. So saya boleh sharekan a few things jugalah, sebab benda ni dia relate dengan business one, dan saya nampak memang kena start buat SOP dia. Okay, daripada start SOP untuk department operation satu, SOP untuk department customer service, SOP untuk marketing department. Sebab dah kena pecahkan ikut department tu. Sebab kita nak grow, kita nak jadi company besar. So bila kita ada sistem benda tu, staff masuk je dah okay, belajar ni. Staff buat hal, tendang keluar, masuk recruit orang baru. Dah ada dah modul SOP tu sebenarnya. Okay? Ya. Dan saya tak pasti keadaan financial macam mana, tapi kalau boleh nanti saya akan briefkan macam mana untuk buat satu format report. Sebab penting Mara dia minta saya untuk trainkan usahawan yang 30 orang join ni report sales untuk sebulan. Tapi saya punya style, kita bukan buat sebulan, kita buat by weekly dan by daily punya report lagi. Okay, so saya akan bagi mungkin dalam bentuk PDF dan print sendiri, tulis by manual dan kena snap hantar ke dalam grup kita lah biasanya, ataupun nak saya manual secara personal. Boleh? So sajalah kot yang saya boleh cadangkan, sebab saya nampak Tuan Zabah dah perfect dah sebenarnya. The business is really good, cuma macam mana nak touch up dia supaya lagi organized. So kalau ada 1,000 customer WhatsApp pun tak ada masalah, boleh counter dah benda tu kan. Okay. Ya. Betul. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Saya pun baru belajar juga, tapi saya boleh share berdasarkan bisnes saya lah sebenarnya. Okay. Tapi Tuan Zabah sebenarnya boleh try explore kilang-kilang OEM makanan, sebab diorang ada packaging yang berbeza juga sebenarnya. Dalam kes macam ni tak semestinya guna frozen, dia ada guna istilah produk yang Retork one of that lah, tapi ada banyak lagi kaedah packaging sebenarnya. Exactly. I know that. Yeah. There's a future plan juga lah, in case kalau our production tak mampu lagi, we have to go for hire untuk OEM punya ni lah, so that maksudnya dia boleh memperkenalkan benda yang dia boleh bantu kita lah, in terms of bukan sangat frozen saja, maknanya the way how dia packing kita punya produk, so that lebih convenient dan lebih mudah lah untuk kita nak distribute. Sebab saya nampak macam tak tahu lah, dia punya macam OEM ni biasa dia go for technology kan. Macam kita more traditional way, mana dia go technology. So how far the technology help us, kita tak apa tahu sangat. Cuma macam baru ni yang macam pergi ke Retork tu memang looks that dia tak membantu sangat pada kita lah. Yang untuk maintain quality of the product. Tapi yang teknologi lain tu saya tak nampak lagi yang so far yang boleh membantu dalam kita punya maintain produk tu, yang maknanya customer yang sedia ada tu boleh yakin lagi dengan kalau kita guna cara lain selain daripada frozen untuk mengekalkan kualiti yang sedia ada lah. Yang new teknologi saya tak nampak lagi lah. Cuma yang saya baru ni saya minta advice daripada UMT tu, dia memang dia kata yang so far yang kalau nampak kita punya produk tu the best tu yang go for hot filling punya ni lah, yang kita kena ada yang clean room, yang sanitize tu. So masa panas-panas tu kita masuk dalam packing, dan benda tu bila kita hot sealing tu dia boleh tahan at least 1 minggu bila di luar untuk sebelum kita frozen dia lah. Maknanya kalau kita nak deliver mana-mana dalam tempoh masa seminggu tu, insyaAllah benda tu selamat. Dan kualiti insyaAllah terjamin. Kualiti rasa especially lah. Betul.
Ada satu packaging lagi. Saya dapat offer itu sebab mak saya buat catering. So kita ada problem bila ada customer daripada outstation selalunya. Produk simple je, produk macam nasi dagang dengan produk-produk nasi minyak sebagainya lah. So kita orang jumpa satu teknologi, saya tak ingat nama dia apa, tapi dia rephrase like same teknologi macam nasi lemak Pak Nasir Asia. Okay. Dia pakai sealing dengan dia ada high pressure punya cook tu. So far saya rasa macam cuma problem dia tak boleh sayur je. Macam daging, ayam ataupun nasi tu memang rasa exact sama. Dia betul. Dia tak sama, dia tu rasanya ada perbezaan sedikit untuk yang ready to cook dan ready to eat punya produk. Macam saya punya ready to cook, bukan ready to eat. Yang saya mention ni adalah ready to eat sebab Yeah, dia tak perlu masuk exactly. apa. Betul. Dan quite surprise, dia boleh tahan, dia ada mengikut dia punya packaging lah, dia ada dia punya setting dia. Yang saya rasa tu lebih kurang dia boleh set up untuk sebulan, 3 bulan, 6 bulan dan paling maksimum dia boleh pergi 2 tahun. Ya, betul. That one is restock juga sebenarnya. That is restock juga. Ready to eat tu saya rasa tak apa ni, tak critical mana berbanding dengan kita punya ready to cook. Betul. Because kita dah cuba dah few recipe yang maksudnya kalau yang ready to eat ni, maknanya kalau letak ayam ke daging ke even nasi pun dalam tu kan, maksudnya dia punya stability of the quality tu okey lagi berbanding yang ready to cook punya produk macam paste ni kan, memang dia lari jauh. Tapi ready to eat ni memang biasanya memang mudah, lagi mudah. Dan mungkin ada sedikit lah macam letak macam stabilizer ataupun in order to kita punya maintain rasa semua kan, letak additive sikit ke macam mana so that dia boleh maintain dia punya rasa. Tetapi macam saya punya produk ni macam paste ni memang ready to cook memang sangat susah. Maksudnya saya kena macam buat satu ubah balik resipi-resipi tu dan mungkin kena tambah banyak lagi kita punya bahan-bahan tu supaya maksudnya bila dia go for high temperature tu dia punya apa ni kualiti rasa tu tak jatuh mana. Maksudnya tak lari mana lah. Kerana kalau orang nak makan tu bila jadi macam benda-benda retort tu maknanya dia rasa masih lagi sama dengan yang frozen punya. Itu kita rasa nak kena buat study balik lah situ lah kalau go for retort tu. Dalam proses R&D lagi lah setakat ni dan Exactly. Yang tu mungkin still masih R&D lah. Yang dia akan cari formula lah macam mana untuk settle benda ni kan. Ya. Even OEM tu yang dah besar tu dia boleh bagi suggestion, saya tak pergi lagi sebab saya ada dapat kontak kawan saya beritahu lah. His friend maksudnya dia memang dah banyak buat produk-produk OEM lah yang founder-founder minta dibuatkan, antara salah satunya yang Cik Yana punya apa ni Oden tu kan. He's the one yang buat Oden Cik Ana dan dekat dia punya syarikat tu lah yang buat sebagai OEM tu. Tapi Cik Ana punya dia dalam bentuk powder form. Sebab saya pun ada keluarkan produk Oden juga. Oh, okay. Menarik. Saya ada keluarkan produk juga tapi on the paste side lah. Maksudnya basah maksudnya yang Cik Ana punya powder form. Macam mana punya dia powder form. Tak tahu mungkin how dia transfer. Dia mungkin sebenarnya pun dia macam paste juga. Macam mana dia transfer, mana pun dia nak convertkan dia punya paste tu kepada macam jadi powder macam Cik Yana tu. That is the technology lah yang I mean kata. Kilang lah, kilang biasanya yang tahu formulation benda ni. Ya, exactly. Okay, so basically ada lagi 3 orang. Terima kasih banyak Tuan Zabah sudi berkongsi. No problem. Thank you very much. Thanks for sharing. Saya pun tak ada benda nak share sangat pun. Saya just absorb apa yang Tuan Zabah punya sharing lah sebenarnya. Okay, so thank you so much Tuan Zabah. Kita try untuk, saya nampak ada Sheila dengan Iwan. Boleh kita interview seorang-seorang ke? Siapa yang tengah free sekarang? Sheila, Iwan? Kalau Iwan nak open webcam pun boleh. Sebab kalau tengok dekat Facebook dia ada buffer sikit dalam 4 second ke 5 second. Ada orang tak ni? Ada.
butik perkahwinan A1. Oh, maknanya bisnes butik Ke Sheila? Anyone? Ada nak buka saya lagi tak? Sekarang pukul berapa dah? Oh, 11.45. Okay, by the way sebab kita start lambat tadi, so saya boleh lanjutkan lagi lah sesi kita. So, kita target mungkin dalam pukul 12 suku atau 12.30 lah untuk berhenti sebab saya ada meeting pukul 12.30. Anyone? Sheila? Cik Wan? Lepas saya tunjukkan sekejap Oh, tak ada pula. Sebab perkerah macam patung. Oh, ni semalam punya. Sekejap Try panggil, ada tak? Okay, ada lagi siapa yang nak share kan ke? Okay, menarik juga perkongsian daripada Tuan Zabah tadi sebab memang pihak Maranan minta saya untuk closekan untuk bulan ni sebab kita kena submit report. Feedback yang diberi, saya dah format yang isikan dan antara format yang penting ada weekly. Mara minta saya untuk sediakan bulan sekali. Tapi berdasarkan praktis kami buat report sale by daily. So daily punya sales report, weekly punya sales report dan juga monthly punya sales report. Dan di akhir adakah bisnes tu ada untung? Ada untung ke tak? 3 bulan tu terus asyik rugi je, kita tutup biasanya. So tak ada istilah sentimental value sangat lah untuk company sebab company boleh buka dan boleh tutup. Okay. So dari segi sini sebenarnya saya minta dalam team C ni kalau boleh untuk follow format sales jualan yang saya akan bagi ni. Okay. So isikanlah detail dia kalau boleh sebab ada 3 perkara penting yang kita nak tahu dari segi profit of the business, dari segi social media appearance, tambah tak follower, dari segi komen ataupun ada purchase ke ataupun transaksi yang berlaku tu ada peningkatan ke tak untuk setiap sesi kita. Dan jadi saya minta jasa baik kepada semualah untuk tolong bagi kerjasama, tolonglah isikan report tu. Okay, itu saja. Dan saya nak bagi jugalah bonus kepada 3 yang top yang paling cepat sediakan report. So basically kita akan reward dengan maybe personal coaching ataupun special class lah sebenarnya. Okay, alright. So saya tak dapat Sheila dengan Iwan lagi. Tak apa. So thank you so much Cik Zabah sebab banyak input yang diberi sebenarnya dan saya sangat-sangat suka bila dia mention pace. Sebab pace ni memang antara hot selling dan fabulous produk yang saya suka jual dekat online. Cuma challenge dia adalah dari segi logistik lah selalunya. Okay. Anyway, kalau dekat KL Selangor ni saya nak ucapkan selamat PKP. Oh, dekat Besut kan ada PKP juga. Agak sedih jugalah. Tapi bila mana ada certain business dah ready untuk move ke digital ataupun jual ke online, saya tak rasa benda ni ada efek sangat. Melainkan kalau kita business yang jenis local yang kena buka kedai ataupun offline, yang ni yang akan terjejas biasanya. So jangkaan saya minggu ni memang akan ada peningkatan sales sebenarnya. Ada 3 faktor. Ini based on apa data yang saya ada sekarang. Sebab setiap hari kita monitor berapa sales dan berapa jualan produk apa yang hot dan kenapa benda ni berlaku. So minggu ni punya rumusan,
Salah satu faktor dia sebab di awal bulan, setiap bulan semasa musim COVID, duit-duit air prihatin, air sina, air lestari, dan juga ada bantuan dividen bank rakyat dan dividen apa lagi satu, ada pada awal bulan ni. Okay, we talking about sekarang ni berapa bulan? 5 hari bulan. So 5 hari bulan ni, awal bulan adalah musim orang ada duit. So that's why transaksi berlaku. Dan saya dapat tengok minggu ni memang ada peningkatan ketara lah. Mungkin orang dapat duit air lestari dengan air sina lah sebenarnya. So apa yang saya boleh suggestkan, disebabkan minggu ni adalah minggu terakhir, antara minggu-minggu terakhir untuk bulan puasa ni. So ini adalah peluang dan masa yang anda patut ambil lah. Sebab berdasarkan feedback yang saya dapat, setelah 8 tahun berniaga online, sebulan selepas raya ni biasanya orang akan stop beli barang. Tak ada transaksi pun berlaku selama sebulan. Ada beberapa faktor lah. Tapi kalau kita bercakap tentang musim hari biasa, salah satu faktor ni sebab bila orang yang bekerja ni, dia akan dapat gaji kebiasaannya lebih awal. Contoh macam raya tahun ni 14 hari bulan. So kebiasaannya pihak majikan akan bagi gaji seminggu awal. Contoh kalau gaji biasa 20 hari bulan, so dia akan dapat lebih awal lagi. So contoh dia akan dapat mungkin 9 ataupun 10 hari bulan lah, contoh. So apa yang berlaku, bila dia dapat gaji awal, akan ada 1 minggu, 2 minggu dan 3 minggu gap. So gap sampai nak tunggu next salary. Okay, kalau dalam kes dia dapat gaji 10 hari bulan. So the next one, dia ambil masa mungkin lebih kurang 3 minggu untuk dapat gaji yang bulan hadapan. So biasanya orang akan kering dan orang tak ada duit. Ini data yang kami ada lah. Dan disebabkan kita ada survey juga kepada customer, memang tak ada langsung transaksi selepas raya. Sehingga selalunya, we talk about kalau sekarang bulan 5, so bulan 6 baru akan ada sale lah. Itu pun masa promosi Hari Raya Haji. Then orang akan ada start duit lah. Tapi ini saya bercakap tentang sebelum daripada COVID lagi. Tapi musim COVID ni adalah berbeza sebab ada duit-duit yang bertaburan sekarang ni. Ada duit daripada Aisina, Air Lestari, BPN, Bantuan Prihatin Rakyat, ada duit bantuan dan sebagainya lagi. So ini menyebabkan GKP kan, GKP. So ini menyebabkan orang tetap boleh belanja. So pattern dia dah tak boleh pakai dah yang sebelum ni sebab orang akan berbelanja sekarang. So mustahil lah orang dapat duit KWSP ni dia tak belanja. Okay? Tapi yang membuatkan benda ni yang tak bestnya sebab orang tu beli dengan orang lain, bukannya beli dengan kita. So kenapa kita tak tonjolkan, okay, kita pun jual produk tu, belilah dengan kita. Okay, customer memang ada tapi dia bukan beli dengan kita setakat ni. Okay? So saya harap siapa yang join pada sesi malam ni, tolong fokuskan kepada customer yang akan beli saat-saat akhir ni sebab customer ada duit sekarang. Okay? Kenapa saya selalu highlightkan kepada customer-customer Aisina, Lestari dengan BPN ni sebab walaupun jumlah dia kecil, lebih kurang 400,000 saja, tapi jumlah amount dia adalah sangat besar. Contoh macam saya, personal saya dapat 1,000 every month selama let's say 6 bulan. Bayangkan ada lebih kurang 400,000 orang yang ada duit 1,000 every month extra yang akan berbelanja. So that's quite big market sebenarnya. Dan saya minta anda semua tolonglah ambil advantage, tolonglah buat promosi, buat live, tak kisah guna apa saja platform pun, tolong buat promosi supaya orang beli dengan anda. Okay, mudahkan customer untuk bayar. Offer customer, okay, boleh bayar guna credit card, debit card ataupun boleh transfer online instant, gunakan website e-commerce. Dan basically itu adalah tujuan kita lah, nak improvekan perniagaan masing-masing. Alright? So itu sajalah. Dan kata-kata akhir apa yang boleh saya suggestkan, saya ada few program untuk khas pada usahawan-usahawan semua.
di mana program saya adalah untuk recruitment agent dengan stokis. So kepada siapa yang berminat boleh tolong DM saya. Okay, ini adalah program di luar daripada program Mara Digital kita. Okay, so tapi yang ni hanya kepada product owner saja yang ada agent. So kalau tak ada agent agak payah sikit lah sebab dia bukan beginning level, dia more to advanced level punya lah. Okay, saya jemput sesiapa yang business owner yang ada agent yang berminat boleh tolong DM saya. Okay, kita akan cuba bantu sebab kita ada sistem dan kita ada teknologi tu. Alright, so itu untuk tu saja sesi malam ni. Sekali lagi saya ucapkan selamat ber-PKP MCO. Start malam ni, dah start dah. Okay, 5 minit lagi nak start. So saya daripada Ampang, memang banyak gila lah Roblox. Tadi pun jam gila, orang spam kau-kau. So itu saja dan saya ucapkan selamat berpuasa kepada semua. InsyaAllah kalau kita sempat jumpa, kita jumpa sebelum Hari Raya. Alright? Itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih yang join pada sesi hari ini. Dan paling penting, tolong jaga kesihatan anda. Alright? Oh, okay. Saya baru baca ni, ada ni. Oh, yang retor ni sebenarnya di klaim besar tak boleh open free hire. Oh, okay. Sorry. Hari ni kita dengan Cik Zaban. That's A1. Okay. Sorry, saya baru baca komen. Tak nampak. Boleh tahu tak tentang Cik Zaban produk Frozen apa? Dia buat produk paste makanan. Okay, saya minta maaf saya tak baca komen tadi. Ni baru saya buka. Right. So next untuk sesi seterusnya kita akan tiba A1 dengan Sheila pula. Alright, itu saja untuk malam ni. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum dan tolong jaga kesihatan anda.